Okay. We are now masih lagi dalam topik slender column. Our general topic is slender. Slender column. Okay. And right now kita melihat kepada brace dulu. Okay. Brace column. Brace slender column. Okay. So basically apa yang kita ada from our discussion earlier, kita punya bending moment diagram. Basically terdiri daripada first order and second order. So yang ini kita boleh consider sebagai first order lah. First format dia saya buat ni. Okay. First order. Okay. So this is our first order moment yang terdiri daripada MO1 dengan MO2. Okay. M01, M02 dan M01. Yang ini saya iris. Okay. So M02 dengan M01 ni is kita punya bending moment yang kita dapat daripada ataupun yang kita generate daripada frame analysis ataupun subframe analysis. So first order moment ni berkaitan dengan moment yang kita dapat from analysis. Okay. From subframe analysis. Subframe analysis. So first order moment adalah moment yang kita dapat daripada subframe analysis. M02, M01. M02 is positive. Okay. Macam mana nak buat positif? Positif. Okay. And M01 is negative. Positif dengan ini. So ini is something yang kita everybody dah masuk ke? How many participant dah ada? Okay, 34. Okay, good morning dan juga assalamualaikum kepada semua. Okay. Jadi hari ini kita sambung our discussion on slender column. Okay. So we have right now about 34 participant. Harap-harap semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Yeah. Okay, for all participants sekarang ni dalam mute punya mode. If you have any question, just unmute sahaja dan boleh tanya apa-apa. Alright? So if you have any question, cuma unmute and just post any question. So kita discussing tadi berkaitan dengan slender column. We are now into slender column. Okay. The last lecture masih lagi dalam slender, so kita revise balik slender column in brace condition ataupun brace column condition.
which means bangunan yang ada shear wall. Okay. So bangunan yang ada shear wall is sebagai brace building. Kolom-kolom di dalam bangunan tersebut diambil ataupun assumed as brace column. So we're looking at brace column dalam condition slender. Okay. Slender brace column. Right. So pertama sekali kita lihat our first order bending moment yang kita dapat daripada subframe analysis. Terdiri daripada M02 dengan M01. Okay. M02 is the bigger of the two values. Positif, sentiasa positif. So M01 is negative. Kemudian kita ada satu lagi untuk khas untuk slender column sahaja. Apa yang kita istilahkan sebagai second order moment. Yang ini yang arise ataupun yang timbul hanya diakibatkan oleh diakibatkan oleh keselanjaran, kelangsingan due to slenderness of the column timbul another bending moment yang kita istilahkan sebagai second order moment. So yang ini okay, this is termed as kita punya second order moment. Okay. So second order moment ni hanya due to slender column-nya condition sahaja. Okay, we have our second order moment. So untuk slender column, okay, kita akan ada first order dan kita akan ada second order. First order datangnya daripada kita punya subframe analysis yang biasa kita buat. Okay. Second order moment ni is due to the slenderness of the column. Kalau ingat balik, due to deflection di bahagian tengah tiang bila dikenakan loading. Okay. So bila dikenakan loading berlaku deflection, and that deflection causes second order moment. Dan second order moment ini diistilahkan sebagai ataupun dinamakan sebagai M2 maksimum. Okay. Maksimum berlaku di tengah-tengah, somewhere around the middle. Yang ini. Okay. So this value of M2 is termed sebagai second order moment. Okay. And it is positive. Positif di sini. Dan negatif di sebelah sini. Okay. At both ends, sebelah atas dengan sebelah bawah, it is negative. Okay. So positif, negatif dengan negatif. Paling besar maksimum berlaku di somewhere di pertengahan ketinggian tiang, and pada hujung di sebelah atas dan hujung sebelah bawah ni nilai dia adalah M2/2, half the value of nilai yang sebelah atas. So this is the value, okay, M2/2 ataupun 0.5 M2, samalah. So 0.5 M2 ataupun M2/2 is the value yang transfer daripada tengah ke bawah. Okay. So remember this second order moment ni, this bending moment, okay,
something yang berlaku khas untuk slender column sahaja. So this second order moment is only for slender column sahaja. For non-slender ataupun short, tidak berlaku second order moment. Only for slender column sahaja. Okay. So second order moment is something yang happen untuk slender column sahaja. Okay. Right. So dari segi dari segi design purpose, therefore what we need to do is to combine both these values. Kita kena campurkan kedua-dua ni between this bending moment diagram yang sebelah kiri dengan bending moment yang sebelah kanan. Okay. So we need to add first order. Okay. Nak kena add this first order moment. First order moment dengan second order moment. Add these two values together, barulah kita dapat the final bending moment. Okay. This is what kita discuss the last previous. Cuma hari ini saya nak sentuh sikit berkenaan dengan the equation untuk menilai M2 ni. Okay. So M2 ni yang kita tak tahu. M01 dengan M02 basically kita dah tahu how to obtain. Yeah. So untuk obtain M01 ni dengan M02, kalau ikut balik formula yang ataupun discussion kita previously, M01, M02 saya tulis sini, tulis di bawah ni. Okay. So kalau ikutkan M01, okay, M02 ni diperolehi menggunakan rumus moment daripada analisis M is equal to moment campurkan dengan M imperfection, which is daya axial force times L effective divided by 400. Okay. So this is the equation yang kita guna untuk cari MO1 dengan MO2. Ingat balik, this equation M01 dengan M02. Okay. This equation sini M01 ataupun M02 adalah moment yang kita dapat from analysis, nilai yang ini, okay, dicampurkan dengan M imperfection, okay, IMP. So daripada sini kita dapat dia punya value of M01 ataupun M02. So sebenarnya akan ada line di sinilah yang mewakili the imperfection moment ni. Lebih kurang macam tu. So line warna biru ni lah yang datangnya daripada sini. Datangnya daripada M imperfection. Okay, M imperfection. So this M imperfection ni yang ini. Daya darabkan dengan N darabkan LO over 400, di mana LO is the effective length ataupun effective height column. Right. So balik kita pada sini. So combination of these two diagram menghasilkan, saya buat dalam warna merah pula. Okay. Will result in something yang macam ni. We have kita punya ini boleh copy ke?
not left. Okay. Kita punya moment yang asal. Anybody ada questions dekat ni? Okay. Our M yang asal. This is our first order moment punya diagram. Kemudian combinekan dengan yang ini, second order moment. Alamak. This meeting will end in 10 minutes. Apa? Nanti kita break dan sambung balik. Okay. So this is the combination. Okay. So untuk combination ni ada 4 values yang kita kena consider. Okay. Pertama sekali this value. Okay. Pertama sekali nilai yang ini. Yang kedua this value yang di bawah ni. Yang ketiga nilai yang ini di tengah-tengah ni. Dan yang keempat M minimum. Okay. So value yang ke atas ni is taken as M02. Okay. M02. Value yang di bawah ni is M01 plus 0.5 M2. Nilai di bawah. Okay. Yang di tengah-tengah ni is MOE plus M2. Ini nilai yang somewhere di tengah-tengah ni. Okay. So these are the 3 values, and not to forget last kali adalah M minimum. Okay. So nombor 1 yang ini, sorry. Okay. Stem, mana stem? Okay. So number 1, value yang kita kena check M02, kemudian MOE plus M2, kemudian M01 plus 0.5 M2, dan yang akhir sekali M minimum. So bermakna untuk brace, okay, okay, untuk slender column condition brace, we have 4 values yang kita kena kira. M02, MOE plus M2, M01 plus M2, dan M minimum. Daripada nilai-nilai sini, M01 dengan M02 kita dah boleh calculate. So jadi M01, M02 we can evaluate, M01 boleh evaluate,
Cuma yang tinggal MOE dengan M2. Okay? MOE dengan M2. Sebab sini pun 0.5 M2 saja. So basically untuk equation dia, untuk M0 MOE, so MOE ni lebih kurang 0.6 M2 plus 0.4 M1. Sorry. M0 M02 dengan 0.4 M01 should not be less than, okay, should be greater than, mesti lebih besar daripada 0.6 M02. Okay. Rasanya lah. Saya tak boleh. 0.4 doktor. Waalaikumsalam. Ya. Dia tak boleh lebih besar dari dia mesti lebih besar dari 0.4 M02. Oh sorry, 0.4 Yang ni bukan 0.6 Yang depan ni betul. 0.6. Depan tu betul. Betul Okay. So yang ini sebenarnya okay, bukan 0.6 tapi 0.4. Okay. 0.5. Okay. So MOE dah boleh evaluate, M01 dah ada, M02 dah ada, cuma tinggal M2 saja. Dan M2, okay, M2 is obtained from equation. Okay. Ini kita punya basic understanding kita. Okay. This plus this equals to this. Ini untuk brace, untuk brace condition. Kalau unbrace mudah sikit. Tapi untuk brace ni bangunan yang ada shear wall. Okay. So this is the bending moment diagram. Untuk dapatkan moment reka bentuk, okay, MED ni design moment. Yang inilah kita kena tengok coming from this condition 1, condition 2, condition 3 dan condition 4. Okay. Condition 4. Pilih yang terbesar daripada all these four values. Okay. Pilih yang terbesar daripada nilai sini. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dan keempat nilai ni, maka dipilih yang terbesar daripada four values ni untuk mendapatkan MED. Okay. So the only question yang tinggal sebab daripada equation sini, MOE dah boleh di-evaluate. Okay, we can evaluate MOE. Should be greater than 0.4 M02, should not be less than 0.4 M02. Tak boleh lagi kurang. Mesti lebih besar daripada 0.4 M02. Cuma yang tinggal M2 ni sahaja. Dan untuk M2, let's see kita punya ni. Okay. Jadi untuk M2, the equation yang kita akan perlukan untuk M2, ni untuk unbrace. Okay. Yang tadi kita bincang tadi is on brace condition. Okay. Kalau untuk unbrace, okay, unbrace condition, dia lebih mudah sikit. Moment reka bentuk is M02 campur M2. Okay. Bawah ni M01. So total is antara M01 dengan M02. M02 sentiasa lebih besar. Jadi yang ini kita gunakan sebagai kita punya design moment untuk unbrace condition. Yang kita lihat tadi sebelum ni is for brace condition. Cuma nak dapatkan M2 sekarang ni. Okay. So M2, okay, nominal second order moment is equal to daya darabkan dengan E2. E2 is the eccentricity. This value. Okay. Nak dapatkan E2 ni.
di mana E2 is equal to deflection diberikan dengan equation yang ini, this equation, and this is dikembangkan equation tadi. Okay. Equation dia bersamaan dengan 1 over R, which is curvature. 1 over R. 1 over R sini. Is 1 over R. Darabkan dengan LO squared. LO squared ni is masih lagi our effective length. Dengan dibagikan dengan C. Okay. C is taken as nilai dia 5 squared ataupun approximately 10. Okay, tak apa. So now sekarang ni kita nak balik kepada menentukan nilai E2. Okay. So this is our E2 yang ini. Nak menentukan E2. Which is dalam proses, why do we need to evaluate E2? Sebab E2 is the value untuk dapatkan M2 ni. Okay. Jadi kalau ingat balik, kita nak calculate what is M2 ni. Okay. Mana dia? This value. M2. Okay. To obtain M2, M2 is yang inilah. E2 darabkan dengan daya N. Okay. Darabkan dengan daya paksi N. Okay, tak apalah. Daya punya ni. Okay. So kita nak dapatkan M2. So M2 is given by this equation. N ED times E2. So this is the equation untuk evaluate M2. E2 is given by this equation. 1 over R, which is dia punya curvature, okay, times LO kuasa 2, okay, times LO square. Okay. Dibagikan dengan C, factor depending on curvature distribution. Normally taken as approximately 10. So nilai C ni constant lah. Sebanyak 10. So nilai 1 over R, okay, this 1 over R value ni, 1 over R ni is given pula by this equation. Curvature, okay, KR times K omega times 1 over RO. KR ni sebagai permulaan, as a start, this value of KR is always assumed to be 1, KR ni diambil nilai dia 1.0. Okay. So KR ni is always taken as 1.0 ataupun unit. Okay. KR ni sebagai permulaan reduction factor. KR ni sebenarnya adalah reduction factor. So this reduction factor KR ni is always taken as 1.0 sebagai permulaan. K omega pula is the creep correction factor given by this equation. So K omega ni is given by this equation, persamaan ini. Okay. Where omega effective ni is the effective creep rate factor ataupun creep ratio given by this value. Okay. Equals to 0 if omega is less than 2, M over N greater than H, ataupun L is less than 75. Okay, so effective creep factor ni usually akan diberi dalam soalan-soalan test ataupun final examination. This omega factor ni, omega EF effective creep factor ni, effective creep coefficient ni selalunya diberi. Cuma nak dapatkan beta. Okay. To obtain beta, again ada pula equation lain. Ni untuk dapatkan beta. Okay. Yang ini general equation untuk dapatkan K omega. Okay. Yang mana ada effective creep coefficient. Usually given nilai dia diberi. Beta pula diberi dengan persamaan ni. FCK bagi 200 minus lambda bagi 150. Okay. So this is dia punya nilai untuk dapatkan beta. So kalau kita masukkan balik semua ni, all this equation, 1 over RO ni, okay, 1 over RO di sini is equal to FYD over A. So ni equation yang untuk mendapatkan apa? Nak dapatkan yang ini.
E2 ni. Kita nak dapatkan this factor of E2 ni. Yang ini. Dan dapatkan E2 ni involves this equation. Okay. So E2 ni lah yang susah sikit nak evaluate ni. Okay. Nak dapatkan E2 ni maka terpaksalah buat all this evaluation. KR, okay, usually kita ambil sebagai 1, okay, sebagai permulaan. K omega, okay, diambil daripada sini, K omega from this equation. Dan 1 over RO is taken from this equation. Dalam K omega ada beta, beta pula diperolehi daripada equation yang effective creep coefficient ataupun effective creep factor is usually given, diberi. Okay, nanti dalam contoh kita akan lihat. Yang ini adalah kaedah untuk kalau kita nak dapatkan creep factor lah, menggunakan graf-graf daripada Eurocode. But it is not necessary for you to use this graph because kita akan beri the value of yang ini, creep factor, effective creep factor. Yeah? So this value is given. So kalau nak dapatkan, boleh kita dapatkan daripada graf, bergantung kepada relative humidity dan sebagainya. Okay? So this is a method for determining the creep coefficient, effective creep coefficient. So not to worry, all these graphs ni is not for you to apply. Okay? It's just for you to understand. Okay? Yang pentingnya ialah the value of effective creep factor ni is given dalam soalan. Okay. Non-slender is something yang kita dah buat. Let's look at the example. Yeah. Example 4, design of slender column. Let's look at design of a slender column. Jadi di sini kita nak tengokkan yang penting macam mana kita nak evaluate E2 tu. That is the most important benda lah yang kita nak evaluate, nak belajar how to evaluate E2, eccentricity ataupun deflection. So example 4, we are given cross section. This is our cross section, 300 by 250. Daya paksi sebesar 1200. Okay, 1200. Bending moment diagram is given. Okay. And yang ini kalau bend about minor axis, this should be, anybody? Kalau lah yang ini tajuk dia, minor axis, jadi nilai ni moment apa sepatutnya? Anybody? Kalau nak if you want to speak ataupun nak tanya, just unmute. Yeah? Boleh unmute saja. MY. MY, that's right. Should be sepatutnya dalam diagram ni MY, bukan MZ. Okay? Because MZ is referring kepada major axis, tapi tajuk is minor axis. So tak apalah, kita assume yang this values given here is bending moment terhadap M MY. Okay, it's MY, bukan MZ. So diberikan brace, slender column, grade concrete, grade keluli, exposure, resistance, fire resistance 1 hour. Kalau 1 hour ni bangunan setingkat ataupun 2 tingkat je lah. Ya? Tapi loading ni besar juga, 1200 ya? Untuk 2 story building. Kalau 3 story building, at least 1.5 hours biasanya. Ya? Effective length is given. Yang ini dalam contoh diberi, tapi sebenarnya perlu dinilai. You have to evaluate yang ini. Ingat kan nak dapatkan definition slender ataupun non-slender ni, pertama sekali kena calculate lambda. Okay, lambda. Kemudian lambda limit, comparekan lambda dengan lambda limit, baru kita tahu slender. Nak dapatkan lambda ni sendiri will involve LO juga, effective height. So dalam contoh ni, it is given. Assume to be 4.13. Okay. Cuma dalam contoh ni lah. In actual fact, you need to calculate dia. Kena kira. Right, so yang ini berkaitan dengan nak dapatkan cover yang sesuai.
And then yang ini is slender column. Evaluation of M01 dengan M02. Okay. Di mana yang ini ni is part of the equation ni. Yang ini is the M imperfection. Yang ini moment yang asal 25 dengan 35 ni. Okay. Given 25 dengan 35, the smaller value M01, the bigger value M02. Remember that. Kalau M02 ni bermakna nilai moment ni yang besar, M01 moment yang kecil. Kemudian campurkan dengan M imperfection, datangnya daripada formula N times E imperfection yang terdiri daripada nilai ni, this value of E ni is LO divided by 400. Ini tu dapatkan EI tu. Itu yang kita dapat 0.0124 ni datangnya daripada LO divided by 400. Okay. LO is given. Okay. LO dah diberi 413. 4130. So nilai di sini sebenarnya adalah 4130. Saya cek balik. 4130 bahagi 400. Okay. 4130 4.13 divided by 400. 0.01. Bukanlah 0.0124 yang saya dapat. Kalau berdasarkan kepada ni lah. Effective length LO dia 4.13. Jadi 4.13 bahagikan dengan 400. Nilai ni 400 is 0.01, bukan 0.0124. Sebenarnya 0.01 saja. Tak apalah. Yeah. So this is imperfection moment, maka dapatlah M01 dengan M02 setelah dicampurkan M imperfection. Okay. Ni. (4130) bahagikan 400. It's actually 10.3 mm sahaja. Okay. Bagi 1/3 times 1200, 12.4. Okay. Okay. So kita dah ada M01, kita dah ada M02. Okay. Now kita calculate MOE using this equation. 0.6 M02 plus 0.4 M01. Remember, M01 ni is something yang negatif. Ni. Okay. Yang ni negatif. Yang ini positif. Yang ini positif. M02, M01 negatif. Jadi bermakna di sini M01 ni is actually negatif. Okay, negatif. 37.4 ni is actually negative value. 0.6 M02 47.4. 0.6 kalau ikut calculator 0.6 times 47.4 equals 28.4 minus 0.4 times 37.4. Dapatlah 13.5. Okay. Jawapan sini betul. 13.5. Okay. So, check pula dengan 0.4 daripada M02. Nilai dia adalah 19. Jadi MOE diambil 19. Why? Because it should not be less than 0.4 ni. Okay. Should not be less than, must be greater than 0.4 M02 ni. Maka bila disemak 0.4 M02, okay, nilai ni 19. Yang ini 0.4 M02. Manakala nilai
yang ini campur ni hanya dapat 13. Jadi gunakan MOE sebanyak 19. Okay. Again saya repeat, 0.6 M02, 0.647.4 plus 0.4 M01, yang mana M01 ni is actually negative. Okay. So nilai negatif ada sini. So bermakna 0.6 darab 47.4 tolak 0.4 darab 37.4, dapatlah nilai ni 13.5. At the same time kita kena semak nilai ni tak boleh lebih kecil daripada 0.4 M02 yang mana nilai dia 19. Maka oleh kerana itu digunakan 19. Ya. So MOE kita dah ada about 19 kN/m. Inilah baru kita mula mengira nilai E. And this is all the calculation involved. Sampailah kepada next page sehingga akhirnya mana ni? Yalah. Sehinggalah kita dapat nilai ni. 48.4 mm. 48.4 mm. Nilai E2. How do we obtain? Gunakan rumus ini. Ni dipecahkan. LO dah diberi. Kita dah ada. 1 over R is from this equation. Okay. C nilai dia 10. Taken as constant. Nilai C constant 10. 1 over R ni daripada sini. KR times K omega times 1 over RO. KR taken as 1. Kalau tengok sini nilai ni 1. Okay. Ini untuk KR. So KR is assumed to be 1.0 sebagai permulaan. K omega is something daripada sini. From this equation. Yang mana di-assume nilai omega efektif ni, creep coefficient ni sebanyak 2.3. It's taken as 2.3. Of course dalam ni ditunjukkan contoh how to obtain 2.3. Tapi in exam ataupun in test, this value of 2.3 will be given. Creep coefficient factor. Okay. So kita dah ada ni around 2.3. Nilai beta is taken as from this equation. Okay. Dapatlah nilai beta 0.128. Okay. Creep coefficient 2.3. Darabkan semua sekali ni, dapatlah 1.2. K omega is 1.2. So KR 1.0. K omega 1.2. Finally 1 over RO ni. 1 over RO sini. Okay. This 1 over RO is obtained from this equation. Yang ini untuk mendapatkan 1 over RO. So combination of K omega, okay, KR, K omega dengan 1 over RO ni, maka dapatlah nilai 1 over R ni. Approximately 2.84. So ini yang dimasukkan 2.84 times LO kuasa 2 bagikan dengan 10, maka dapatlah eccentricity dia lebih kurang 48 mm. Ataupun slightly about 50 mm lah. Kita boleh assume sebanyak 50 mm. So kalau 50 darabkan dengan 1200, lebih kurang 60 km/m. 48.4 around 58.1 km/m merupakan M2. Then baru kita dapat nilai M2 ni. Bila kita dah dapat M2 ni, barulah kita can proceed kepada reka bentuk, which is pilih yang maksimum. Maksimum kalau kita tengok balik tadi kita punya whiteboard tadi. Okay. Remember kita punya whiteboard. Mana pergi? Oh, tak ada pula. Oh, yalah, masa whiteboard tu the first first half yang terpadam tadi, kan? Okay. So kalau tengok balik whiteboard saya lukiskan.
ada 4 condition. Kita ada, bila kita dah combine tu, okay. Bila dah combine all the bending moment, first order dengan second order. Yang ini first order. Okay. Kemudian kita ada second order. Okay. So combination ni bermakna kita ada condition 1. Okay. Condition 1. Kita ada condition 2. Kita ada condition 3. Okay. Ini condition number 1, number 2, number 3. Dan number 4 is minimum moment. Okay. Condition number 1, condition number 2, condition number 3 yang kita kena semak. Dan of course, we have our M minimum yang perlu dipertimbangkan. So ada 4 condition. Okay. 4 equation ataupun 4 values yang kita kena nilaikan. Itu yang dibuat balik dalam equation yang ini. Okay. So ni condition 1, M02. Condition 2, MOE plus M2. Condition number 3, 0.5 M2 campur M01. And this becomes kita punya, yang ini M minimum. N minimum. Ini diberikan dengan N minimum. Okay. M minimum. Okay. Daya darabkan dengan H over 30 should not be less than 20 mm. So H over 30 ni baru 10 mm. So maka digunakan 20 mm. Okay. So daripada sini dapatlah nilai ni 24. Okay. And then we have 66. And then we have 77. And finally we have 47. So from 4 values ni maka dipilih our design moment to be the biggest daripada 4 nilai tadi. Paling besar. Okay. Semua faham ke? Jadi beza untuk slender dengan non-slender ni ialah ni. Nak dapatkan moment reka bentuk ni, proses dia banyak. Okay. Once kita dah ada design moment, then prosedur yang seterusnya is basically sama je dengan kita punya previous design example. Okay. Dari paksi kita ada moment, dan daripada sini bolehlah kita evaluate dia punya menggunakan carta. Maka dapatlah from chart, okay, AS FYK bagi BH lebih kurang 0.72. Okay. Kalau gunakan 0.72, bila kita boleh stop di sini. Ataupun kita continue dengan nilai baru di sini, yang mana nilai baru ni is the KR yang baru. Kalau remember, our KR yang asal ni, okay, the original KR value is 1.0. Yang ni. Okay. KR yang ni is taken as 1.0, this value ni. KR permulaan, initial KR is taken as 1.0, sama dengan ni, 1.0. Now kita boleh ubah sesuai menggunakan KR, tapi KR tu kita dapat daripada graf. Daripada graf sini. Lebih kurang 0.58 from observation of the graph. Daripada graf tengok sini line-line yang ini ni, okay? Yang vertical line yang ini, yang inilah line yang radial line ni. Yang ini semua line-line KR. Bermula daripada 0.2, 0.3 sampailah maksimum KR 1.0. So intersection section 0.8 saya besarkan. Okay. Oh, ni pun dah nak habis lah. Ada 10 minit lagi, tak apa. Okay.
So intersection ni is between 0.5 dengan KR 0.6. So dia ambil around lebih kurang 0.58 dan daripada situ maka dapatlah kita nilai KR 0.58 dan apply KR ni balik ke sini. M2 is equals to KR times M2. M2 yang asal 58 ni. Okay. This 58 you fit on. Okay. Kalau tengok balik previous example M2 ni is M2 is 58 ni. So now kita reduce by KR times M2. Okay. This M2 ni is now reduced by a factor of KR times factor M2 as a moment M2. Dapatlah nilai yang baru 52.6 which is 19 masih lagi MOE masih 19 campur M2 menggunakan 4.58 ni total 52.6. Yang ini pun M01 plus 0.5 M2 pun menggunakan moment yang baru. Okay. Maka dapat 54. So sekarang ni 54 kalau kita tengok sekali di sini nilai ni masih tak berubah, maintain, doesn't change. Nilai yang ini pun tak berubah. Yang berubah adalah dua nilai ni. These two value. Okay. MOE plus M2 dan MO1 plus 0.5 M2. Sekarang ni M01 plus 0.5 M2 is 54. So nilai ni sekarang ni 54. Manakala nilai yang ini dah bertukar menjadi 53. Around 53. Okay. So yang besar sekarang ni adalah 54. Bukan 53 lagi. Tadi yang mula-mula nilai yang paling besar adalah 77. Now second trial, percubaan yang kedua, kita menggunakan moment reka bentuk bukan lagi 77 tetapi menggunakan moment reka bentuk 54. Ini sekarang ni tengok. Moment reka bentuk is now 54. Okay, 54. Bukan lagi 77. Dan kita dapat nilai yang baru, 0.12. Proses yang sama dibuat. Okay. Any question setakat ni? Ada soalan? Ni dia macam ulang je. First assumption. Okay. Oh sama je ni. Okay. Kemudian second assumption. Third assumption. Okay. So reduction factor ni. Yang ini semua reduction factor. Tapi untuk tujuan classroom kita tak payahlah banyak sangat K ni. Okay. First assumption KR ni 1.0 and then second assumption K 0.58 dah stop di sini. Stop di sini, tak payah continue sampai ketiga, keempat dan sebagainya. Okay. Dan daripada situ dapatlah the amount of reinforcement yang diperlukan. Okay. AS bersamaan 0.4 kalau inilah 0.4% yang paling minimum sekali, dia buat sampai 4 kali. Okay. 1500 lebih kurang millimeter square. Minimum, maksimum 3000. Jadi daripada sini dia provide, dalam contoh ni provide 4H20 campur 2H16. Okay. So this is the schematic of the cross section. Dan ini schematic of the long section.
rangkai dia ataupun links dia gunakan H6250. H6 ni diameter 6mm dapat daripada sini. Okay. Diameter link should be the larger of these two values, maka gunakan 6mm. Diameter terbesar bagi part ataupun 6mm paling kecil, maka digunakan 6mm. Kemudian spacing 20 kali 16 ataupun the lesser dimension of the column 250 or 400, maka digunakan 250. Okay, so ini contoh yang pertama berkenaan dengan slender column. Okay. So basically this is kita punya condition lah. Contoh yang membabitkan slender column. Okay. The main ingredient ataupun yang paling utama ialah menentukan ni M2. Okay. Once kita dapat tentukan M2, maka dapatlah kita tentukan the 4 possibilities dan daripada situ pilih yang paling besar. Kemudian tengok pada carta, maka dapatlah reinforcement. Yang ini is our reduction factor. Applied first assumption K reduction factor is 1.0. Second assumption daripada graph 0.58, stop. Tak payah continue sehingga ketiga ataupun keempat. So you can stop at the second punya assumption. First assumption KR 1.0, second is value of KR dapat daripada graph, dah boleh stop di situ. Okay. So daripada sini maka susunan tertulang tu ialah macam ni. Okay. Remember we have bending moment about minor axis. Bermakna bending moment kita macam ni. Terhadap aksi Y ni. So reinforcement disusunkan along sebelah sini untuk menghalang moment yang bertindak terhadap aksi Y. Satu lagi, perhatikan dalam equation yang ini, contohnya equation ni, okay, BH, okay, B the bigger dimension, H the smaller dimension. Why? Because we are looking at minor axis. Jadi bila minor axis bermakna kita ada H dengan B yang berbeza. Contohnya, okay, this is our column. Okay. Kita punya tiang kedudukan dia begini. Okay. Lentoran terhadap paksi kedua. Okay. From observation, this will be kita punya main axis, paksi utama, membahagi dua sisi yang panjang. So yang ini sebagai kita punya Z axis. Okay. Kita punya Z axis. Okay. Dan kita ada, of course kita ada Y axis. Dalam contohnya gini, lentoran adalah terhadap paksi Y. This will be kita punya Y axis. Okay. Lentoran terhadap paksi Y yang kita consider sekarang is bending yang ini. Bending yang ini. M YY. M YY. Bending about minor axis sahaja. Tak apalah, saya ingat time out lagi sekali.
Jadi sekejap. Saya cuma nak mentionkan pasal pasal ni kolom kita bila bending terhadap minor axis, maka H adalah smaller dimension, B the bigger dimension. Okay. So ini menjadi H. Okay. Dan yang ini menjadi B. B is the bigger dimension, H adalah smaller dimension. Sebab tu bila kita tengok dalam equation tu, okay, nak dapatkan ni, okay, M divided by B H kuasa 2. Okay, BH squared times FCK M over BH squared ni. Okay. So yang ini yang saya cuma nak highlight kan. Okay. Nilai B dengan nilai H ni dalam equation ni untuk bending terhadap minor axis saja. This is fungsi Y. Okay. Fungsi Y. Bending terhadap fungsi Y ini. Okay. Kita ada MYY sahaja. So nilai B adalah yang besar, H yang kecil. So sebab tu B ni nilai dia 300 dan H ni 250. Sebab bending is about minor axis. Yang ni 300 tak salah saya. Okay. Just to mention yang itulah. Maknanya S. Okay. Sebab tu nilai B dia 300, nilai H di sini, okay, adalah 250. Ini sebabkan minor axis. Jadi nak be careful yang itu je lah. Sebab kalau major axis bending, nilai P adalah smaller dimension, H bigger dimension. Tapi oleh kerana kita tengok sekarang ni bending about minor axis sahaja, maka H the smaller dimension, B the bigger dimension. Right, so I think untuk today I just want to stress yang itulah render column design. Yeah. Any question? Ada soalan apa-apa? Question? Saya pun dah ada, nanti saya akan upload brief, okay? Yang ini boleh digunakan sebab ada yang tanya pasal projek, okay? Boleh digunakan sebagai panduan untuk menyediakan structural plan, okay? Option 1 ada, option 2 ada, sizing punya kriteria untuk beam, untuk slab dan sebagainya. Okay? So anyway, tak apa, the next lecture mungkin kita sentuh pasal projek sikit. Right? Kita tak perlu kelang kabut sikit sebab semester panjang. Yeah? Semester has been extended. So our semester is 1/4 sehingga 3/7. Exam will start 5/7. Okay? Final exam pun belum pasti lagi how kita akan conduct, sama ada secara online ataupun face to face. Kalau face to face terpaksalah balik ke UTM. Kalau online mungkin ada yang cadangkan menggunakan e-learning. So any question so far? Ada soalan apa-apa? Total participant ada 37. Ada soalan? Dekat ni tak ada. Tak ada, Doktor. Ada.
Kalau siapa-siapa nak tanya, we can just unmute kan. Ya? Jadi bolehlah bercakap. Sekarang ni saya tengok semua dah mute. Mungkin yalah, bila mute senang sikit nak dengar saya cakap. Ya? Akmal, Yap, Anik, ada soalan? Syami. Syami ada soalan? Syami Azhari. Tidur tu. Syami. Mana Syami tu? Nazmi. Nah, Nazmi? Nazmi angkat tangan tu nak tanya tu. Saya unmute all. Jadi siapa-siapa nak ada soalan boleh tanya. Betul nak tanya. Okey, apa dia? ASD macam mana nak cari? Kuat sikit, tak dengar saya. ASD. ESD. Ah. ESD sekejap. Nak calculate yang ini tadi nak dapatkan E2 tadi kan? ES ni. ASD 36. 36 yang mana nilai? Mula sekali. 36. Yang ni? Bukan. Oh, Dia tak ni. ada kot dalam buku. Tak, dalam buku ada lah, dalam ni tak ada kot. Dalam buku contoh yang sama, Ni. nilai 30 mana entah. Ni lah doktor. mana? Cuba tunjuk gambar dalam video. Siapa ni Set sebelah. Side sebelah. Sekejap saya tengok. Siapa nama? Nazmi. Nazmi Zuhaidi. Ya. Okay. So Nazmi nak tanya pasal NED. Dah ASD. ASD. ASD ni sekejap saya check apa dia ASD Kat slide seterusnya doktor. The next slide ni. Okay, saya check. ASD. Oh ni. This value ASD ni. Fire resistant. Ni fire resistant. Okay. Fire resistant. Tengok dalam nota ada ataupun dalam, saya tak ingat page, halangan api tu ada ditunjukkan ASD ni. Jadi yang ini sebenarnya untuk nak evaluate, nak dapatkan cover sebenarnya. Okay. Datangnya daripada consideration 3. Satu, durability. Okay. Yang kedua, bond. Yang ketiga, fire. Ambil yang paling besar daripada tiga-tiga nilai ni. Okay. With regard to fire, kita perlukan sekurang-kurangnya 20 mm. With regard to bond, 20 mm. With regard to durability, 15 mm. So daripada 20 mm, 15 dengan 20 ni, pilih yang paling besar. So daripada sini maknanya 20 lah. Kemudian kita campurkan 10 mm yang ni, maka dapatlah cover around 30 mm. Okay. Minimum cover dia dalam, ataupun nominal cover dia dalam 30 mm. Berdasarkan kepada 3 kriteria. Durability, okay. Kemudian bond,
Okay, bond yang ini durability dan juga fire resistant. So, berdasarkan kepada 3 kriteria ni, pilih cover yang paling besar. So sini lah kita dapat ASD ni is based on fire lah ni. Okay. Ini based kepada fire, halangan api. Okay, Nazmi, alright, boleh? Ada lagi soalan? Skandar? Hidayah? Mazlan? Madzalan? Azmi tak faham. Apa dia? Fire resistant tu tengok dekat Eurocode kan, sir? Okay. ASD tu. Yes, ASD ni dapat daripada Eurocode. Dalam Eurocode tu ada. Buku Berdasarkan- Eurocode tak bawa, tu yang tak tahu. Oh, okay. Nanti saya macam ni. Dalam WhatsApp group tu saya sharekan Eurocode yang kita biasa guna untuk test tu. Jadi sekurang-kurangnya boleh refer lah dalam nilai-nilai dalam Eurocode tu. Okay. Saya share dalam group WhatsApp nanti. So you can always refer kepada situ. Saya juga akan share yang ini. Okay. Project brief ni. Project brief ni pun tujuan untuk panduan kepada ni lah. Menukar architectural drawing kepada structure drawing. Okay. So ini akan digunakan untuk project work. So dua benda ni saya akan share. Pertama Eurocode dan yang kedua is kitanya project brief. Okay, ada apa-apa soalan lain? Any other question? Saya nak tanya pasal IDP boleh? Okay. Untuk poster presentation, maknanya setiap department akan present kepada panel department tu lah kan? Okay, macam ni. Kita belum fix lagi sama ada presentation tu live ke ataupun tak live. Tapi for the time being, prepare slide presentation sahaja. Okay. Slide presentation yang cover all the 5 topics. Mungkin satu topik 2 slide ataupun 3 slide ke yang menunjukkan drawings and some simple calculation sikit. Okay. Untuk road, untuk drainage, untuk road drainage, geoteknik, RC dan juga inilah scheduling. Kemudian this compilation of slides ni kita upload nanti, mungkin melalui e-learning, uploadkan dia, dan daripada situ mungkin panel akan download dan menilai. So it's not face to face, it's not ni cuma secara umumnya you need to prepare slides dalam bentuk slide, all the posters yang cover all the departments dari segi drawing dan juga some basic calculation, and then upload kan, panel akan download dan akan menilai secara umum. Okay. Sebab panel kita ada biasa kalau satu section ada 5 orang pensyarah. So kelima-lima ni akan menilai the slides that you have presented, and daripada situ kita akan bagi markah lah. Okay. Tapi untuk final presentation, itu kebanyakan pensyarah masih lagi prefer perjumpaan face to face. Okay. Walaupun belum final lagi, belum finalize, tapi pensyarah punya request untuk IDP, sama ada IDP 1 ataupun IDP 3, perlu ada face to face punya interaction untuk final interview dan juga submit the final report. Okay. Dan itu saya akan maklumkan kemudian sama ada kita akan continue gunakan apa nama
online ataupun kita akan berjumpa secara face to face untuk final interview. Ya, kalau kena jumpa face to face bermakna yang di luar ataupun di kampung terpaksa balik lah sini. Terpaksa balik ke Skudai. Tapi belum final lagi lah, belum dapat ditentukan. Kalau student Terima punya kasih, pandangan macam mana? Do you prefer final evaluation tu online juga ataupun berjumpa dengan pensyarah? Ada komen apa-apa? Hanya Face to Lebih mudah kot kata. face to face Itulah kebanyakan pensyarah pun prefer face to face, tapi bergantung jugalah kepada keadaan. Kalau katakan masih lagi kita dalam kawalan pergerakan ni, Movement Control Order MCO ni, kalau tak dibenarkan bergerak, mana terpaksa jugalah kita buat secara online. Mungkin interview tu dibuat secara online. Seorang pensyarah interview satu grup contohnya. Okay. Jadi itu detail dia nanti saya akan share balik lah dalam kumpulan. Pagi tadi pun ada meeting tapi saya keluar awal lah sebab kita ada kelas kan. Masa saya keluar tu dia orang tengah discuss lagi, belum final lagi. Okay, ada apa-apa lagi soalan? By action bending kita dah buat kan? Dalam kelas M47 dulu. Sebelum COVID. Saya rasa kita dah buat tu. Okay. Short column lah, tapi kita buat pada short column. Bending about major axis, bending about minor axis dan juga bending about both axis tapi pada short column. Dah buat kan? Dah. So konsep biaxial bending tu, the concept itself boleh guna untuk slender column, sama je. Okay. The same thing, dapatkan moment nisbah M Z over H prime bandingkan dengan nisbah MY bagi B prime. Okay. Cuma nak dapatkan MZ, pilih yang terbesar daripada 4 possibility. MY pun sama, mana ada 8 values. Tak apa, nanti saya akan explain that in our next lecture. So, besok saya ada kelas IDP pagi dengan petang. Petang ni pun ada IDP. So kalau nak jumpa balik, maybe on Wednesday boleh? Wednesday petang. Boleh. Boleh So maybe kita jumpa 2 kali lah, Monday dengan Wednesday ni. Okay, saya slot in RC2 Wednesday 3:30. Pukul 3 lah 3 PM. So kita jumpa dan kita finalizekan kita punya column ni. Sebelum next week maybe kita boleh start on foundation. And ataupun maybe kita buat revision sikit next week tu berkaitan dengan column. All your questions sama ada slender ataupun non-slender, brace ataupun unbrace, kita bincang minggu depan before kita masuk kepada foundation. Right? So today kita stop di sini. Kita jumpa balik on Wednesday petang. Okay. Pukul 3, roughly around 3 PM. Wednesday 8/4. We'll meet on on kita punya platform ni, Zoom punya platform. Cuma masalah dia 40 minutes, 45 minutes stop. Saya kena masuk balik and then student pun semua kena masuk balik kan. Yeah. Itulah dia punya kelemahan dia. Yeah. Kelemahan sistem yang kita gunakan ni. Kalau untuk space, kita ada platform yang lebih advance sikit, which is Blackboard nama dia. No time limit. Okay. Dan lebih fleksibel dan lebih powerful lah daripada Zoom ni.
So tak apalah, we make do with what we have right now. Apa yang kita ada sekarang ni. Kalau macam tu, ni ada question? Tak ada soalan apa-apa? Nazmi, Dato', Nurul Ifa? Ada? Saya buka semua sekali. Okay. Syami ada soalan? Nazira? Xiang Ling? Pun tak ada? Tak ada. Yes. Ada soalan? Tak ada? Ada. Tak ada. Ada doktor. Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh stop sinilah. So, kalau nak discuss pasal projek pun, boleh stay. Kalau tak ada, you can knock out daripada kita punya meeting room lah. Thank you doktor. Okay, terima kasih. Apa nama, jangan lupa Mazlan nanti whatever kita punya recording nanti post balik dalam group. Okay, sama-sama. Terima kasih doktor. Okay, sama.